Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna wa anta alina qadir. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم waj'alhum ayatan wa ibratan liulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma 'alaika biman sadda 'an sabilika ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma yahdiyahum fa in lam tahdiyahum fala tazidhum illa khusranan fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, bolehlah sama-sama kita duduk di dalam ruangan pengajian kita. Sebagai biasa, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pula pengajian kita tentang kitab Muqarrar Al-Aqidah Ats-Tsanawiyah kelas 9 tu pada mata pelajaran yang ke-7. Setelah daripada kita menjadahi mata pelajaran yang ke-6, malam ini kita nak sambung mata pelajaran yang ke-7 biiznillah. Kerana kita nak letak dulu madah mustalahil hadis, kita akan syarah lagi akan datang biiznillah. Kita nak menyudahi akan ini kitab dulu. Kerana duduk di dalam sakak kita, kitab muqarrar kita ni, kita pasti juga kena menghabiskan daripada awal sehingga akhir. Itu adalah matlamat kita sebagaimana biasalah. Maka pada malam ini ni kita akan tengok pada muka yang ke-26. Muka 26 iaitu Ad-Darsus Sabi'. Mata pelajaran yang ke-7. Al-Islam wal Iman. Kita ni
sebagai orang yang Islam, orang yang beriman, sekadar manakah kita tu tahu hakikat Islam? Sekadar manakah kita tahu akan hakikat al-iman? Kerana iman dan Islam ni sahajalah yang nak bawakan diri seseorang manusia, gunanya umur, gunanya tenaga, guna masa, supaya tak jadi rugi. Kalau tidak, nescaya kita lebih teruk daripada binatang ternak ke lagi. Kerana kita tak tahu tujuan hidup. Dan kita tak tahu kata kita duduk apa. Dan kita tak tahu kata kita nak pergi ke mana. Dengan itu, ni'mat al-Islam wal-Iman, insya-Allah malam ini kita nak mari melepaskan diri kita daripada kita duduk taklid. Duduk tahu dengan sekadar tahulah. Akan tetapi bagaimanakah yang Islam itu tutup nak kita tahu sungguh. Mari kita pakat tupek kita alim ulama kita ni supaya kita boleh mendalami lagi ilmu bagi orang yang tahu dah, dan sebagai pengingatan bagi orang yang belum tahu, dan bagi pengingatan bagi orang yang alim dah. Reti dah, itu tak ada salah juga kita nak mengingati, kerana ingat tu adalah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala suka kita tu mengingatkan. Makna al-Islam, makna al-Islam ni makna gapo? Yang kita duk menganut, yang kita duk bawa, yang kita duk pegang ni, Islam ni makna gapo? Al-Istislam. Islam ialah al-Istislam. Yakni menututi kita menyerahkan diri. Kita nak serah diri. Islam ni makna kata orang nak serah diri. Serah diri ni makna kata orang yang nak calonkan diri dia, nak hidup di dalam undang-undang ni. Itu makna Islam. Wal khudu', dan kita nak patuh. Wal inqiyadu, dan kita nak tunduk serta kita nak patuh, dan kita nak patuh. Khudu' makna tunduk. Al-inqiyad makna kita itu patuh. Lahu, bagi al-Islam, bagi agama kita lah. Bagi agama kita kerana Tuhan tu suruh. Suruh kita tu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Suruh kita itu masuk di dalam ajaran undang-undang al-Islam. Dengan gapo tu kita nak masukkan? Kita nak serahkan, nak tunduk bi fi'li awamirillahi tabaraka wa ta'ala. Dengan kita membuatkan persuruhan-persuruhan Allah tabaraka wa ta'ala. Hak Tuhan suruh kita. Kita kena kerja. Dalam arti kata, Islam kita ni, kita nak menjadikan diri kita sebagai orang Islam bukan asywa'i. Asywa'i ni makna kata semata-mata kita nak beragama dengan kita tak tahu kata apakah hakikat agama kita. Itu bukan. Tujuan Islam makna kata tunggu suruhan. Seperti Rasul alaihissalam. Dia tak akan royakkan hukuman kepada kita, malaikat dia tunggu akan izinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena tunggu. Makna kata kita melakukan perbuatan apa hak Tuhan suruh. Itu makna al-Islam. Wa huwa ahadu maratibid din. Dia itu adalah salah satu daripada maratib, susunan agama. Susunan agama kita. Mana kita kerja apa hak Tuhan suruh tu adalah salah satu daripada susunan agama kita. Nak boleh beragama orang tu pasti dia kena mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala retah kepada dia. Sama ada bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat dan sebagainya. Terkadang kita tak tahu pada akhir-akhir masa kita duduk ni kita tak tahu kata gapo kita nak buat amal.
Kita sengka dan kita terkadang kita itu tak ada mengambil penting dalam masalah tu. Sedangkan umur kita tu duk berjalan. Hari pun dah habis tiap-tiap hari. Dan ajal kita pun kau dah dekat seumur. Tapi kita tak tahu akan hakikat dia. Dengan sebab itu, kita kena bersungguh. Diri kita dan orang yang duduk bawah retahan kita, supaya kita itu boleh bersama di dalam kejayaan selama-lamanya. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Islam kita ni ada naknya orang Islam, naknya orang beriman, naknya orang ihsan. Ya tiga ni ya, maratib dia tu. Islam adalah salah satu daripada martabat hak tiga ni. Ahadu maratibil din makna kan? Mana salah satu daripada tiga. Ya tiga tangga. Mula-mula mana kata iman, Islam, kemudian ihsan. Nampak tak? Ihsan. Wal Islam bihadzal makna, dan Islam dengan ini makna ni huwa gaponya. Islam ni gapo? Al-Islam tu makna gapo? Yakni al-a'malul zahirah. Amalan yang zahir. Amalan yang zahir mana amalan yang kita boleh tengok dengan mata kepala. Tu mana Islam. Ni tak terkadang kita semabuk. Islam ke bukan orang Islam? Orang Islam ke orang asing? Terkadang semabuk. Sama ada pakaian, sama ada duduk ke, sama ada budi pekerti, sama ada bercakap sama ada cara mikir dan sebagainya. Itu zahir. Dia tak mengeluarkan. We nampak kata dia tu adalah orang Islam ke tidak. Ini adalah perkara yang kita sebagai orang Islam tak layaklah kita duk umpama tu. Kama bayyana dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jibril al-mashhur alladhi rawahu Muslim. Sebagaimana menyata demikian itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril yang masyhur yang meriwayat akan dia oleh Imam Muslim. Imam Muslim ni riwayat hadis ni di dalam sahihnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, al-Islam, Islam ni gaponya? Islam. Nak boleh jadi Islam ni makna gano? Ni Islam. Kita takutnya sebagaimana Sayyidina Ali kata, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu. Selagi akan datang pada akhir zaman, iaitu ada masa itu tu orang yang ada di atas muka bumi ni sekadar nama sahaja. Tetapi ajaran tak ada bawa. Fikiran jauh. Kedudukan langsung tak ada. Sekadar nama. Itu adalah pada zaman yang kita duduk ni, setengah-setengah daripada tepat tu, dia nyata dan jelas molek perkara-perkara yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tadi. Alan nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tinggal nama sahaja. Wala minal Quran illa rasmuhu. Dan tidak tinggal daripada Al-Quran mereka tulisan sahaja. Tak ada pergi duk ngaji dia, tak ada pergi duk baca dia, tak ada pergi duk tadabbur dia, tak ada pergi duk amal dengan ajaran dia. Ada Quran, ada belaka. Tapi tinggal sekadar susunan tulisan sahaja. Maka Islam yang dikhanaki di sini iaitu al-Islam an tashhadah. Bahawa kena menyaksi. Menyaksi ni makna gana? Makna kita akad saksi. Buat perjanji. Bukan mudahlah nak buat berjanji ni. Janji kata mana? Alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahawa tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya malaikat Allah Ta'ala hanya jua. Lain pada itu tidak. Sama ada dalam urusan gapo-gapo. Terutama dalam masalah ibadat kita. Kita tak rujuk, tak rakak, tak sujud, tak tawakal, taknya takut, taknya harap, tidaknya kita itu semelih dan tidak kita bernazar dan tidak kita berdoa utama sekali lain pada Allah Ta'ala. Tak pakai undang-undang yang bercenggah dengan undang-undang Allah.
Tak i'tiqad kata undang-undang lain pada undang-undang Allah tu lebih baik pada undang-undang Tuhan. Tu makna la ilaha illallah tu. Terkadang kita kata la ilaha illallah, tapi kita berasa kata bagi harta kita ni hak Tuhan buat tu tak molek. Dan kita itu mendahului hukum yang kita kira dengan akal fikiran kita ni kata lebih baik daripada hukum Tuhan. Itu kalau reti jatuh agama. Kalau tak reti, satu lagi kita kena kira. Tapi kalau reti molek, faham molek, jatuh agama. Kerana menyamakan dan melebihi daripada hukum Allah Ta'ala. Itu payah juga kita orang Islam kalau tak faham situ. Yang mudarat bukannya agama Tuhan. Bukannya Allah Ta'ala, bukannya Rasul, bahkan diri kita. Yang kita nak duduk di atas muka bumi sementara ni, kita kena reti, kita kena faham. Supaya kita nak bawa diri kita nak berjaya sebagaimana Tuhan itu dah berjanji. Jaya diri bukan jaya Tuhan. Tuhan nak buat gaponya kita. Kita dah sembah dia, dah ibadat pada dia. Nah, kita dah deraka kepada dia, kita dah kufur dengan dia. Tuhan tak ada kurang apa pun, dia jadi Tuhan situ. Itu Tuhan, dia tak serupa dengan kita. Kita kalau dia memang tak calon kita, dia memang tak pilih kita, walaupun kita setara mana pun jatuh guling gitu. Itu manusia. Manusia ni kena pakai duk kemping dia, pakai duk sanjung dia, duk bawa dia, duk akak dia. Duk wisara kepada dia, duk markah kepada dia, ya baru boleh naik. Tapi Tuhan bukan lagu tu. Sebab tu dia kata bahawa menyaksi tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kita kena menyaksi kata Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita makna kita menyaksi kata Nabi Muhammad itu adalah rasul kita? Gapo makna? Yang pertama ulama dia syarah dengan molek ni. Dia syarah kata bi annaka tusaddiq, dengan bahwasanya engkau itu membenar ma akhbarahu anillahi jalla jalaluh. Kita kena benar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang Rasulullah khabar daripada Tuhan dia. Semua hak Nabi kecek kalau sah daripada dia, pasti kita wajib beriman, pasti kita kena wajib agungkan, akakkan, amalkan. Itu dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak kita dah menyaksi itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu apakah makna dia? Makna kita nak menjadikan dia itu sebagai kuduah kita, contoh tauladan bagi kita. Hak tu kita kena percaya. Wajib kita kena percaya. Kalau kita kata asyhadu an la ilaha illallah, kita pergi turut jalan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pergi turut jalan yang lain. Tak kira pakaian kita turut jalan yang lain, cara mikir kita turut jalan yang lain, hukum hakir kita turut jalan yang lain, cara amalan ibadat kita turut jalan yang lain, pegangan kita turut jalan yang lain, misal kata. Maka tak payah. Tak payah kita dah mengucap di bibir mulut saja wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tu bukan tujuan. Kita mengucap dua kalimah syahadah di lidah kita. Bagi mereka yang kuasa, pasti kita kena faham makna dia. Pasti kita kena mengertikan apa yang Tuhan nak daripada lafaz yang kita itu sebut. Dengan itu hadis yang sahih daripada Nabi SAW, Nabi katakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia meninggal dunia sedangkan dia tahu. Bahasa Sia kata ruh, tahu, faham, reti bahawa tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya, malaikat Allah Ta'ala hanya jua, orang lagu tu baru masuk syurga. Hadis ni mai mentafsirkan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis yang lain Nabi kata man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa dia kata la ilaha illallah ikhlas molek hati dia, dengan itu kalimah nescaya dia dapat masuk syurga. Tuhan izin masuk syurga. Dengan itu kita kena pergi faham. Bukan sebut tes sahaja. Ni terkadang kalau kita tak faham, kita nak beramal dengan dia tak boleh. Kita jadi tak jadi gantung dengan dia dengan cara penuh-penuh. Bahasa dia sebab kita tak faham.
Serupa dengan orang baca Quran, orang faham. Dengan orang baca Quran tak faham, dia tak serupa tu. Darajat dia tak sama. Orang kecek kita faham, orang ni kecek kita tak faham, dia tak serupa tu. Sebab tu kita kena, dengan itu kita kena jadi molek. Mula-mula al-Islam mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian kena wa tuqimus salah. Kena wa tuqimas salah. Yakni kita kena mendirikan sembahyang. Mendiri di sini makna gana? Makna kita menjagakan waktu dia. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Makna kata waktu semaya bagi orang yang beriman itu ada waktu yang tertentu. As-salah ayyuhal muslimun. Semaya tu kena jaga we molek. Karena masa kita duduk ni ramai orang tak semaya. Banyak dah orang tak semaya zaman kita duduk ni. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Orang tak semaya adalah pada hakikat orang tak beriman. Bukan orang yang beriman. Tidak ada amalan yang nak lebih daripada as-salah, tak ada. Nabi SAW dia sakit teruk. Apabila dia jaga, dia khabar. Waktu gapo dah ni? Aku semaya dak lagi. Duduk situ. Maka kita sebagai orang yang segan ini, orang yang Tuhan wi kemewahan, wi kemuliaan ini, hendaklah kita jangan terlupalah kepada semaya. Jangan kita terlupa sama sekali. Ini sikit sebanyak gi kano-kano tak semaya. Nampak tak? Ada pekerjaan urusan bergapo sorak situ sorak sini tak semaya. Terutama hak pesing pakainya bedak banyak tu bagi kalangan orang perempuan nak ambil semaya tak saya. Bedak dia gitu dan gini tak semaya. Ni bukan makna kata perkara yang kita duk royak ni kita nak pergi. Awak apa duk bergaduh ke aku? Diri aku nak semaya tak semaya apa aku? Tak apalah situ pakat faham belakang dah. Tapi yang hamba duk royak ni kerana takut bosan esok. Apabila kita nak masuk syurga, tu dia. Gana mu tak royak ke aku? Duk dakwah situ. Sebab tu kita pakai royak selalulah masa duk di dunia ni. Yang kita duk royak ni akan menyaksi belakang. Telinga kita akan menyaksi sendiri. Kulit kita akan menyaksi sendiri. Dan malaikat akan menyaksi sendiri. Biar kata kita, ada saksi kata kita telah menyampai dah. Dia bosannya kita nak masuk syurga pegang di kaki. Mu tak boleh masuk lagi syurga seorang mu. Awak apa? Hari tu aku tak semaya, mu tak ada royak gapo. Sebab apa? Sebab dalam akal fikiran setengah-setengah, dia kata, belalah demo nak jadi lagu mana hak demo. Hak tu hak peribadi tak apa. Tapi hak agama tak boleh. Hak peribadi biarlah yang nak kot mana pun. Akan tetapi hak agama kita kena royak. Kena cuek. Ya, tak boleh duduk gini ni. Sekadar tu lah. Bukan duduk paksa. Tapi kita duduk dalam negara yang bebas kelajak. Duduk dengan kata berimej dan sebagainya. Nak royak setara tu pun tak boleh. Jangan kata nak royak hak lain. Tapi kita kena usaha royak. Supaya kita nak selamatkan diri kita daripada seksa esok. Aku royak dah. Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun an-nasihin. Aku royak dah. Tapi mu sendiri tak pakai aku dah royak. Hajalah. Hidup situ tak apa. Paksa, kita tak ada kuasa di tangan nak perasa. Sebab negara kita ni apabila siapa umur 18 nak terubah lagu mana, nak naik tahu dara mana, hak tu tak boleh nak paksa. Akan tetapi kita sebagai orang Islam nak duduk sepatu tak boleh. Ni terkadangnya kiyah boleh, nyepehel boleh setengah-setengah daripada orang Islam kita. Orang kafir tak semaya ni kaya-kaya je kata. Kalau kira lagu tu, orang kafir nu je hidup juga, bukan mati. Orang kafir boleh makan, boleh minum. Orang kafir boleh pakai, boleh umur, boleh ada lagi. Tetapi hak nak keceknya kita duduk atas muka bumi ni, ya bukan situ. Naknya nak royak kata kita duduk atas muka bumi ni, boleh duduk belakang. Orang kafir pun boleh duduk, orang beriman pun boleh duduk. Akan tetapi tujuan hidup tak sama tu. Kita hidup ada akhirat, demo tak ada dah akhirat. Nampak tu tak? Tu cuba kita tengok di mulut-mulut mereka. Kalau akhirat tu ada sungguh. Kalau ya bukan duk yakin. Akan tetapi kita lah mana? Wabil akhirati hum yuqinun.
Dengan akhirat itu mereka itu yakin. Itu orang beriman. Dia tak serupa. Kita nak mikir sepengah dia tak leh. Nampak dah tu? Jangan kita silap faham. Wa tu'tiyaz zakah. Kena belanja, kena mengeluarkan zakat. Ini Islam. Alhamdulillah ada lagi orang-orang duk keluarkan zakat. Zaman kita ni ada lagi. Zakat fitrah tu nampak benar. Zakat harta benda. Supaya lah. Jagalah akan zakat ni. Kalau kita nak memberkatkan hidup kita dan rezeki kita, hei umat Islam yang tu hawi kemewahan menega besar-besar tu, keluarkan zakat. Keluarkan zakat daripada 100 2 kok sama tu, tak jadi banyak kali. Sikit saja yang kita itu nak membersihkan harta kita daripada apa? Daripada tak berkatkan harta kita. Kita saya daripada 2 kok sama tu, kita nak bayar zakat tu kita tak beri, tetapi harta kita tak berkat. Tak berkat ni makna gano? Makna rasa tak cukup. Tak berkat mana gano? Ada duit, ada harta, ada wang di tangan, akan tetapi kena belanja teruk-teruk. Tak saya keluarkan zakat. Tuan sakit, kena ubat tuan. Obat jarum ni 200,000. Ada? Saya pernah jumpa. 200,000 sekali. Tuhan minta, Tuhan letakkan zakat dia 2 kok sama. Tak beri. Tetapi 200,000 sejarum, kena cocok 3 dalam sebulan 3 jarum. Jadi penyakit adalah afanallahu wa iyyakum, tak usah sebutlah penyakit pelik. Gapo tu? Nak oyak kata ni harta tak berkat. Tak kok tu. Nampak dah tu? Tak tahu akan hakikat ni malaikat orang yang tunaikan dia. Orang yang buat kerjakan dia. Cuba kita masuk. Hak ni kita kena tajribah ni, kita kena tolong ke bahasa Sia kata. Hak ni kita kena usaha mencalonkan diri kita buatkan akan itu perbuatan, nescaya kita akan tengok natijah dengan diri kita sendiri. Orang tak semaya, cuba semaya, gapo nak dapat? Orang tak zakat, mari zakat, gapo nak dapat? Ya tak serupa. Wa tasuma Ramadan. Ni kita banyak duk puasa bulan Ramadan, kebanyakan lagi. Alhamdulillah orang tempat kita puasa bulan Ramadan. Tak ada pelik hak ni. Tetapi anak-anak muda kita sekarang lah ni, ada juga hak tak puasa. Kita sebagai ibu bapa tu, sebagai orang duduk belakan anak cucu kita di bawah kereta kita tu, kita kena tarbiyah. Jangan sekadar kata kita wi duit ke dia, wi wang ke dia, sekadar lepas gigi tu, tak ada tengok, tak ada tarbiyah. Itu jadi susah pula lah kita. Susah dunia, susah dunia satu, soalan kena jawab, dapat tu hesa lagi, kemudian kena seksa pula. Kita nak ada anak cucu, ada molek. Bawa molek, usaha molek. Hari kata tak molek, kita kacau dah. Itu kerja kita, nak dah. Ada bimbangnya, kita tak ada buat lagi. Lepas gitulah, tak ada duk ambil penting, ambil cakna dengan dia, ambil berat dengan dia. Itu salah cara lagu tu. Wa tahujjal bait, dan kita kena menunaikan ibadat haji di Makkahul Mukarramah. Haji ni di Makkahul Mukarramah hanya jua. Lain badan ni tak ada haji. Nampak je tak? Ini istata'ta ilaihi sabila. Tapi Nabi wari, ini istata'ta ilaihi sabila. Jikalau kamu itu kuasa nak pergi kepadanya. Ada jalan nak pergi buat haji. Kalau tak ada jalan, tak apa. Terkadang, maaflah dah. Terkadang adanya kerai tanah tu. Kalau bahasa Thailand panggil cenduk tanah ni, ambil ni di patak bombing kan, di bombing ni tinggi ni. Cenduk. Tapi tak pernah pergi Mekah lepas sekali. Orang tanya kata apa tak pergi? Dah tu. Ada tu masa tak siapa masuk lagi. Rambut putih habis dah. Baru-baru meninggal. Siapa masuk meninggal dah gitu. Tengok gitu. Tapi tak pergi Makkahul Mukarramah. Ini adalah salah. Ini adalah tak betul. Di Makkahul Mukarramah gilah. Orang pergi sana rasa tak sekelik. Orang kelik nak pergi pula. Itu adalah keistimewaan. Benda yang orang pergi tu akan rasa gitulah.
Makkatul Mukarramah ni tempat pelik. Apabila kita tengok Kaabah tu, ia lain. Cara dia tu tak serupalah dengan hak biasa tu. Itu kita tak ada nak masuklah situ, tak ada nak syarah di situ dengan cara berpanjang lebarnya. Kita nak kata Islam itu hak Nabi beri. Barulah cukup kata dia tu seorang yang Muslim. Makna al-iman. Apa pula makna iman? Al-iman, ni gini makna iman. At-tasdiq. Iman makna membenar. Membenar makna kan? Benarkan wahyu Tuhan. Hak Tuhan khabar mari dalam Quran, hak Tuhan suruh dalam Quran, hak Tuhan tegah dalam Quran, hak Tuhan cerita dalam Quran, semua kena beriman. Juga masuk di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar daripada hadis-hadis dia. Wajib kita kena beriman. Jangan kita tak benar, tak boleh. Kita nak kata amba ni, kita nak mengaku kata amba ni orang yang beriman, pasti kena tasdiq. Wa tama'ninatu. Dan kena tama'ninah. Apa makna tama'ninah? Mana tenir. Tenir dengan apa? Tenir dengan apa yang dikhabar mari. Apa yang diroyak mari. Apa yang dicerita mari. Apa yang disuruh. Apa yang tegah. Kena tenir. Allahu Akbar. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Tak jadi orang beriman dengan cara sepenuhnya, malaikat menjadikan Nabi SAW sebagai hakim. Seorang yang memutuskan hukum. Apabila Rasulullah SAW memutuskan hukum, jangan ada berasa gapo dalam hati itu. Jangan dia berasa kata tak sedap. Jangan dia berasa kata tak tenir. Tak boleh, kena tenir. Sehingga sahabat ni, dia faham masalah ni. Satu hari, Nabi SAW jumpa dengan, dia tak tahu hukum ke? Nak jadikan cerita ni, kisah ni sabit. Dia pakai cicing. Apa tu? Dia pakai cicing yang berharga lah. Cuma cicing tu adalah jadi mukhalafah dengan ajaran Islam sebagai yang dikatakan oleh alim ulama kita yang mensyarahkan. Nabi pegang cicing di tangan dia tu, dia retuh, Nabi retuh tu baik, Nabi lepas. Apabila Nabi lepas, itu mana hukum dah. Hukum Nabi SAW terhadap perbuatan dia. Setelah daripada selesai masalah, Nabi pergi nak kembali dah lah, sudah dah. Apabila Nabi paling belakang, seorang hak duk kenakan menyatakan hukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tu duk diri situ. Kawan dia yang di tepi tu, dia kata apa tak kutik mah mung ataupun cicing mung. Boleh membuat guna sikit lagi. Sahabat seorang ni hak tuai ampunnya cicing tadi tu, aku tak saya kutik perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lota tu baik. Allah tak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepa, bahasa Melayu tu lepa tu baik, aku tak sih. Itu makna kan tu? Makna itmi'nan wa thiqah. Percaya molek. Itu adalah iman mereka. Kalaulah kita nak kejayaan, usaha. Nak usaha sikit-sikit. Usaha sikit-sikit. Bakat-bakat kita usaha supaya kita dapat berjaya. Itu iman kita. Benar dan tetapkan dan kita siqah. Pegang molek. Rasa tenir molek. Walihadza arrafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-madhkur. Faqal, dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakrifkan pada hadis yang tersebut. Faqala an-nabiy alaihi salatu wasallam, al-iman. Iman ni makna gana? An tu'mina billah. Iman ni kita kena benar dengan Allah. Benar dengan Allah dengan makna gana ulama syarah di sini. Makna membenarkan dengan khabaran Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim? An tu'mina billah. Kita kena beriman benar dengan Tuhan. Wa malaikatihi,
dan dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ni banyak. Tidak boleh nak hitungkan. Baitul Ma'mur yang ada atas daripada Baitullahil Haram, yang ada di atas muka bumi ni, yang betul dengan Baitullahil Haram, kalaulah jatuhnya Baitul Ma'mur, nescaya jatuh di atas Baitullahil Haram. Maka Baitullahil Haram manusia yang tawaf haulahu, sekelilinginya. Akan tetapi Baitul Ma'mur, para malaikat yang mentawafkan setiap hari. Setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tawaf di sekelilingi Baitul Ma'mur itu siapa? Para malaikat 70,000. 70,000 malaikat. Apabila tawaf siap, ia keluar tubik daripada sahah, daripada lingkungan tempat Baitul Ma'mur, ia tak akan datang kepada Baitul Ma'mur sehingga hari kiamat. Tiap-tiap hari. Maka katanya alim ulama, tidak ada malaikat, tidak ada makhluk yang banyak lebih daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu setengah daripada ulama tafsir dia mentafsir kata wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui kan tentera Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Nampak tak? Hanya jua. Itu nak kita faham. Nak kita reti. Nampak tak? Tu supaya kita itu boleh ambil pengajaran daripadanya. Kemudian, apabila jadi gitu, kita ni kena beriman dengan cara tafsir. Tafsir mana 10 orang. 10 di kalangan malaikat. Kita panggil orang juga bahasa orang tua kita. Tapi ia bukan orang. Malaikat ni ia bukan manusia. Dia malaikat lah. Nah, kita beriman dengan Jibril, Mikail, Israfil. Beriman dengan Malakul Maut, beriman dengan Raqi, Atid, Munkar, Nakir, dan beriman dengan Ridwan, beriman dengan Zabaniyah. Hak tu dengan cara tafsir. Satu, bak dia lah. Nampak tu tak? Bak dia. Kemudian, orang panggil kata, kita nak beriman dengan cara tafsir itu tu. Itu yang menyatakan kerja malaikat Jibril ni gapo, waktu turunkan wahyu, kerja akan Mikail ni siuk sunah sangkakala, Israfil gapo ratik. Kita kena tahu satu kerja dia dengan cara sekali lalu. Nampak tu tak? Ni wajib kita kena beriman. Kemudian wa kutubihi, dan beriman dengan gapo? Dengan kitab Allah Taala. Beriman dengan Quran, beriman dengan Zabur, beriman dengan Taurat, beriman dengan Injil, beriman dengan suhuf, surat catatan yang disampaikan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Itu dengan cara jumlah. Dengan cara detailnya, dengan cara sempurnanya, kita kena beriman kepada apa? Kepada Al-Quranul Karim dengan cara sempurna. Wajib kita kena beriman kepada Quran dengan cara jumlah, kemudian dengan cara tafsir. Wajib kita kena beriman. Kerja kita ni, hak Tuhan wi umur kepada setiap-tiap orang ni, suruh kita itu memahami dan faham dan beramal ajaran Quran 30 juz ni. Ambil di Alif Lam, ambil di Fatihah hingga An-Nas. Cuba tanya diri kita. Pasal tanya orang lain, cuba tanya diri kita. Kita pernah ke tak dengar isi kandungan Al-Quran hak Tuhan ada ayat kepada kita tu sebagai kita terkewajipan daripada alim ulama kita? Cukup satu surah ke masalah. Surah Baqarah ambil di awal hingga akhir. Surah Al-Imran ambil di awal hingga akhir. Surah Nisa ambil awal dan hingga akhir. Pernah tak? Itu umur kita hak Tuhan wi. Terkadang kita tak ada siapa situ. Terkadang kita dok main lalai banyak. Akhir sekali siapa umur? Tak ada dah nak dengar. Sebab tu kita tak boleh buat jadi lambat. Dengar, orang ngajar tafsir lah ni alhamdulillah ada setiap pagi lah ni. Di negara Malaysia pun ada, di negara Thailand ni pun ada, Indonesia pun ada. Kita ambil telinga kita ni dengar. Dia apa khidmat bangun rojok kita, wak itu, wak ini. Belum daripada waktu subuh lagi. Lepas subuh dia mengajar. Kita wi masa. Wi masa tu bukan wi masa ke orang lain, wi masa ke diri. Wi masa kepada diri kita sendiri. Wal yaumil akhir. Dan beriman dengan hari-hari kemudian.
Nampak tu tak? Hari kemudian. Kita kena beriman dengan hari kemudian. Hari kemudian ni makna hari akhirat. Makna hari lepas daripada kita meninggal dunia. Itu makna hari kemudian. Bukan makna hari kemudian, makna hari belum daripada kita mari dunia. Itu bukan. Hari kemudian makna hari lepas daripada kita tinggal dunia. Mula hari kemudian, hari kita meninggal dunia. Hari kita mati, itulah hari mula-mula hari akhirat. Nampak tu tak? Ia akan berubah daripada hukum hak dunia ni kepada hukum hak akhirat. Alam barzakh adalah muqaddimah permulaan alam akhirat. Muqaddimah alam akhirat. Alam akhirat ni adalah alam yang kekal abadi. Ada dua alam. Di akhirat kita ni ada dua alam. Gapo? Yang pertama alam an-nar, nas'allahu ta'ala as-salama wal afiyah. Yang kedua al-jannah. Dua tu. Allahu akbar. Maka kita sebagai orang Islam, kita mari pada mana ni? Kita mari pada al-jannah, mari pada syurga. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Suruh duduk dalam syurga dulu. Apabila kita mari duduk atas dunia ni dengan sebab salah anak ada dengan Tuhan, kita akan kena kembali pula. Ya tak ya apa kena kembali. Kembali tu nak pergi ke mana? Nak pergi kepada syurga. Bagaimana kita nak pergi kepada syurga? Islam wal iman sebagai asas. Kalau tidak ada Islam wal iman, tak ada harapan. Tidak ada harapan. Akhirat ni ada sungguh. Benda yang ada, benda pasti kita kena jumpa. Ayyuhal muslimun, hai orang yang beriman, hai saudara yang dihormati, yang dikasihi, ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Siap sediakan satu hari yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak buat gapo hari ni? Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tuhan nak bagi balasan kepada orang yang gunanya umur dia, masa dia, tenaga dia kena, dia tak kena akan dizalimi. Kalau dia zalim ke diri macam mana? Tak guru. Tak ada, bukan orang Islam, bukan orang yang beriman. Gi juga hari akhirat, tapi gi kanu. Gi pada mana? Gi pada siksa. Nas'allahu ta'ala as-salama wal afiyah. Orang kita kalau ada molek ni, ada akhirat molek ni, reba tak angkat. Riswah dia tak ambil. Tipu tak. Silap janji tak. Dua muka tak. Kecek bahang tak. Segala-gala tak belaka. Sebab apa? Sebab ia ada akhirah. Kalau tidak hening, Allahu Akbar. Semua hasbuk mari ada belaka. Yang kita duk tengok, yang haru-haru hari ni sebab wabil akhirati hum ghafilun. Bukan yuqinun. Ada beriman kata ada akhirat tapi tak cerah. Nah, tak jelas, tak cerah. Ada ya orang beriman tu adalah hari akhirat tapi tak jelas. Kalau hak kufur dengan hari akhirat tu, hak tu orang tak beriman dia asal dah. Tapi hak ni ada. Tapi kita nak buat lagu mana cerah sikit. Apabila cerah sini, ayah rajinlah sikit. Rajin nak buat kebaikan. Kejahatan tu ia jadi kurang sikit. Kalau tak cerah ni, kejahatan tu ia jadi kuat sikit. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan beriman juga kita dengan qadar. Sakatan Allah Ta'ala, rezeki, umur, darajat, ajal kita. Kita nak bahagia ke tidak bahagia, telah tercatat mari di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tuhan catat mana Tuhan paksa kita tak. Tuhan catat di atas apa nama? Di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qadar Allah Taala ni baik dan hak tak baik. Nisbah bagi kita. Tapi nisbah bagi Allah Jalla Jalaluh semua baik belaka. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun.
Terkadang kita becilah hak masuk mari kita. Terkadang ada setengah-setengah. Hak tak kena tu nak duduk dekat. Hak kenanya tak duduk dekat. Hak tak kena tu nak boleh. Hak kenanya tak boleh. Ni ada lagu tu ke. Hidup pai kita. Sama ada rezeki ke, pangkat ke, orang di tepi ke, suasana ke, gapo. Kata gila banyak perkara tu. Tetapi ingat ayuhan nas, ayuhal muslimun, ayuhal mu'minun, ayuhal ikhwah. Ingat kata. Terkadang hak kita tak kena tu baik bagi kita. Terkadang hak kita kena tak baik bagi kita. Terkadang hak kita benci baik bagi kita. Terkadang hak kita tak benci tak baik bagi kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Akibat kita tak tahu. Hujung jatuh kita tak tahu. Tengok nampak orang ni molek. Terkadang dia mau niat tak molek kita. Apa boleh jadi? Nampaknya segar orang ni. Pada hakikat orang ni menyakit boleh jadi. Faham tu tak? Ni kita kena faham molek. Faham molek kata ajaran kita ni ya sini. Sebab itulah orang Islam yang tidak serius. Tidak serabut. Mari terima. Tak mari tak ada gapo. Mana kata duduk di antara syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Silatus syukri wa silatus sabr. Duduk di antara sabar dan di antara syukur. Dapat syukur. Tak dapat sabar. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tu Islam. Tak sewa jadi kelajak gembira terhadap nikmat yang Tuhan beri. Dan tak sewa jadi rusing sampai tak boleh nak buat gapo apabila nikmat itu hilang. Kita kena ingat kata kita mari daripada walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kita ada gapo asal? Mari dalam tubuh kita saja-saja keluar kepada ini dunia. Tuhan hantar mari melalui tangan mak pak kita, rezeki daripada mak pak kita, nya beli pakaian, nya beli tempat tidur, nya beli itu, nya beli ni, mari untuk menghiaskan. Kita keluar tubik daripada perut ibu mari kepada ini dunia. Maka kita tak ada boleh asal kita tak ada gapo kali. Semua tadi itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa tak jumpa, temung tak temung, masuk, keluar, ya biasa. Ini adalah sunnatullah subhanahu wa ta'ala yang Tuhan jadi. Maka tak ada jadi kena pelik ke apa. Istaqim, ayuhan nas, istaqim. Kita istiqamah. Kerana kita, hak kita Tuhan ada belakang dah. Dari akhirat. Hak kita ni lah mana kita dengar semua untuk urusan kita kata, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Allah Ta'ala ni, lahu mi'atu rahmah. Ada 100 rahmah. Tapi Tuhan beri 1 rahmat saja di dunia. So, 99 lagi Allah Ta'ala taruh Nuh di hari yang tidak adanya hari kesudahan. Apakah kita duk jadi sampakah punuhkan hidup kita, punuh Islam, punuh iman. Tak. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tuzillu man tasha' wa tu'izzu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lepas itu tak apa. Kata olehmu ya Rasulullah, milik tu, kemuliaan semua tu milik bagi dia. Milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ard. Semua langit bumi ni kemuliaan dia milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha'. Tuhan nak berikan kelebihan tu bagi siapa yang dia kehendak. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Tuhan nak Tuhan nak tarik kelik boleh. Moga hak dia. Tuhan nak akak kita dalam masa 8 tahun, 4 tahun. Tuhan akak kita naik tinggi. Lepas pada 4 tahun kita turun pula. Biasa. Kenapa? Kerana itu adalah jalan ni hak kita duduk atas dunia ni. Kalau kita tak pandai nak tahu situ, ia jadi punuh. Punuh hidup lalu dah. Sakit diri, timbulnya jadi berasa serabut dalam diri, tak ada ketenangan, tak ada berasa kata ada kelazatan habis. Apa? Kerana kita tak tahu hakikat dunia. Dunia setengah tu ya. Yang nak pergi kekal semua seperti syurga, tak. Yang nak susah sama seperti tidak dalam neraka, tak juga. Ya ada susah, ada seni, ada tak seni, ada seni, ada tak seni. Gitulah. Itu hakikatu hayatid dunia. Baik. Itu adalah iman. Itu adalah apa? Adalah iman kita. Al-farqu bainal muslim wal mu'min.
Perbezaan di antara Islam dan mukmin. Orang Islam dengan orang mukmin. Bezalah mana? Fa idza qil, maka kata, hadha syakhs, itu orang tu mukmin. Orang tu orang mukmin. Fa ma'nahu annahu muslim. Orang tu orang muslim. Wa idza qila muslim fa ma'nahu annahu mu'min. Kalau kata orang tu orang muslim, mana masuk juga dia tu orang mukmin. Walihadza qala ahlul ilm, dengan sebab tu katanya alim ulama kita, dia kata kena idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ni kaedah. Kaedah ni padalah ni dia kata tinggi sikit kerana kelas 9 kita duk ngaji ni, bukan kelas ibtidai ataupun kelas mutawassit, dak kelas 9. Nah, kelas 9 buat apa? Kita nak tengok hak ni lah. Hak apa yang kata hak kelas 9 ni kita tinggilah sikit sini. Ya ada kaedah dia, cara-cara dia. Iaitu apabila beripung Islam dengan iman pada satu tempat, dia itu berbeza. Apabila dia itu jadi bercerai, dia duduk suku-suku, tak ada beripung kalimah, maka dia ni orang panggil kata makna tolak. Lagu mana tak faham lagi tu. Nampak? Terkadang tak faham lagi. Supaya sini lah. Supaya hadis Jibril tu kan. Jibril mai tanya, ya Muhammad, mal iman? Nabi pun jawab iman gini. Mal Islam? Nabi pun jawab gini. Dalam hadis tulah tak tu? Dalam hadis tulah. Nampak tak tu? Dari hadis tulah. Maka berlainan ta'rif. Berlainan dipinasi, berlainan ni'yam berlainan. Apabila beripung duduk situ. Tetapi apabila dia itu bercerai, hak tu suku, hak ni sebut Islam, duduk tempat lain, surah lain masalah, hadis lain. Hak ni orang mukmin duduk hadis lain, surah lain masalah. Maka orang mukmin tu mengandungi kata dia tu orang Muslim. Di sini orang Muslim mengandungi kata dia tu orang mukmin. Dia duduk sekali. Nampak tu tak? Seperti kita dengar lah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalimah kitab wal hikmah ke? Kitab apabila beripung dengan kalimah hikmah, kitab mana Quran, hikmah mana sunnah Nabi. Tapi kalau dia cek, hak ni kitab saja, tak ada hikmah tepi dia. Hikmah tu adalah surah lain masalah, juzuk lain. Maka hikmah tu masuk juga makna kata Quran. Dan kitab ni masuk juga sah juga kata dia tu adalah sunnah. Boleh belakang. Jadi gitu cara dia. Nampak tu tak? Tu. Itu cara. Kaedah tu idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Iman dengan Islam tu perkara yang melazimi gimari. Apabila duduk sekali, makna dia itu berbeza. Apabila dia bercerai, pecah, makna dia masuk gimari. Tu dah. Ni kita kena faham lah. Sini kaedah kita ni. Di sini ni. Kaedah kita. Seperti kalimah Rabbun dengan ilahun. Rabbun dengan ilahun ni kita baca dalam surah An-Nas. Tuhan kata qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbin nas, ada ilahin nas. Dalam surah tu lah. Maka Rabbin nas makna dia suku. Ilahin nas makna dia suku. Tetapi wa ilahukum ilahu wahid. Ada dalam tu makna Rabb. Ada makna dalam tu dalam makna Tuhan. Makna pentadbiran. Ada. Nampak tak? Kalimah Allah tu ada makna Rabb dalam tu. Nak kita faham kata cara hak masuk gimari dan buat beza lagu mana. Tu dah. Ni bagi anak-anak pelajar tu ada kelas 9 tu kena faham lah sini. Kerana kita nak jadi guru pula sikit lagi tu insya-Allah taala lah. Ai idza dzukira ma'an, apabila sebut dzukira disebut akan kedua-dua tu sekali. Sebut sekali makna berbeza. Heran tu? Makna berbeza. Fa inna likulli minhuma ma'nahu khas. Maka bagi tiap-tiap daripada dua kalimah ni ada makna yang tertentu. Ada makna yang tertentu. Kama jaa fil hadis, bagaimana datang pada hadis-hadis mana? Hadis yang kita dengar tadi, hadis Jibril itu. Hadis Jibril duduk mana Tok Guru? Hadis yang kedua yang duduk di dalam
Arba'in Imam Nawawi. Duduk situ dulu. Mengaji Arba'in Imam Nawawi tu duduk situ dulu. Cari hadis yang kedua, duduk situ. Tu 40 hadis ni banyak orang buat 40 hadis. Akan tetapi Tuhan kabul. Mana Tuhan nak akad hak Imam Nawawi. Tak tahulah sebab amalan dia, kebaikan, keikhlasan dia gapo. Apabila sebut Arba'in, tahu selalu dah kata hak Imam An-Nawawi. Walaupun banyak lagi Arba'in. Arba'in demo tu, Arba'in demo ni. Berapa di dalam bahagia dia tu hak ulama karya bukannya bukan seorang ulama lah. Tapi Imam Nawawi ni Tuhan kabul indan nas. Mana dia tu diterimakan oleh manusia. Allah Ta'ala nak terima. Allah Ta'ala nak terima, Tuhan nak akad, tak sawak kan no? Bila Tuhan nak akad, ni orang takut sekali ni. Kita bertanding ni boleh, tapi nak bertanding kelebihan Tuhan nak beri, nak bertanding tak boleh. Kelebihan Tuhan nak beri, kita nak bertanding tak boleh. Aku nak uwi kepada hamba aku ni, tak seorang buat kan no? Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Apa hak Tuhan nak uwi kepada seorang hamba tu, tak ada pia boleh halang. Nak sekat tak boleh. Hak Tuhan tak saya uwi, tak siapa ada beri. Dia tak boleh buat kan. Sebab tu apabila kita faham, kerana itu kita faham di situ, tak ada apa. Senang. Tak ada berasa nak cocoh orang. Tak ada berasa nak bakar orang. Tak ada berasa nak pelaga orang. Tak ada berasa nak berdeki kat orang. Tak ada berasa nak hina kat orang. Tak ada berasa hati kita tu berasa kata nak benda hak orang. Tak. Kita berasa tenang. Kita usaha hak kita. Ada kelebihan hak kita. Hak tu hewi ke demo. Hak tu hewi ke demo lagi. Apa boleh kecek lagu ni? Tuhan nak wi kita ada. Tuhan nak wi hak tu ada juga. Kita pun ada. Dia pun ada. Cuma kelebihan tak serupa. Tapi kalau kita deki hak orang, kita jatuh. Demo kau naik. Ini tempat yang kita kena faham. Tempat yang kita tak faham tu, ya payah kita nak duduk lihat dunia ni. Kama ja'a fil hadis, bagaimana datang hadis. Wa idza dzukira ahaduhuma duna al-akhar fa innahu yatadamman akhar ghairal madhkur. Makna kata apabila disebut salah satu daripada kedua yang lain daripada tu, maka sungguh dia mengandungi. Sungguh dia itu yang dia tu mengandungi yang lain, hak tak sebut lagi. Memang. Sebut aja ya ayyuhallazina amanu. Hajalah juga orang yang beriman. Gapo makna orang hak Islam? Apabila sebut tak orang Islam, masuk kata ya tu orang beriman. Aja gitu cara dia. Wa ala hadza, kalau kita berjalan di atas ini pendapat ataupun ini kaedah ni, fa innal Islam fal Islamul wal imanu mutadakhalan. Mana kata dia itu masuk wa mutalaziman dan melazimi. Mana kata masuk gimana? Faham tu? Takut tak faham kena huragi ni. Seperti kalimah jasad dengan roh. Ya sekarang lah ni dok beripung kah? Jasad kita dengan roh dok beripung. Sebut kata, hey Zaid. Panggil apa tu? Panggil jasad serta roh sekali lalu. Heran tu. Tetapi apabila kita nak buat farak, buat perbezaan, tarif dia, roh mana lain, jasad mana lain. Heran tu nah. Tu nak kita faham kata benda yang masuk dan melazimi gimari. Fallazi yantiqu bisyahadati wa tuqimus salah wa yu'ti az-zakata. Maka mereka yang mentutur, makna mengucap dua kalimah syahadah dan mendirikan semaya dan menunaikan zakat, la yakunu li'amalihi qimatun illa idza kana mu'minan biqalbihi billahi ta'ala. Orang mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan semaya dan menunaikan zakat, tidak ada faedah bagi amalan dia itu. Tak jadi faedah bagi amalan dia. Bila? Malaikat apabila adalah dia itu beriman dengan hati dia. Beriman dengan hati dia, dengan Allah Ta'ala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, hingga akhir. Kalau kita mengucap di bibir mulut kita menunaikan semaya dengan anggota kita, serta kita mengeluarkan zakat dengan perwaktan kita daripada harta kita,
Itu panggil amalan tak tu? Amalan. Akan tetapi benda tu tak akan jadi faedah. Gapo bagi kita? Sehingga mana? Sehingga kita kena beriman di dalam hati dulu. Dengan gapo beriman dengan Allah? Beriman dengan gapo tu? Dengan Allah, dengan malaikat, dengan kita, dengan hari kiamat dia dan qada qadar. Kena beriman dengan rukun ni dulu. Barulah seorang itu wa amal dia didapatkan manfaat bagi diri. Wa illa kalau tidak fahuwa munafiqun. Dia munafik. Munafik lagu mana? Yaquluna bil lisanihi ma laysa fi qalbihi. Kecik dia mulut tapi hati tidak kali. Hati tidak kali. Itu adalah salah besar. Rugilah. Tapi wapanya ada juga munafik Munafik ni orang yang suka pada habuan. Ada tujuan yang buruk, nak kepada habuan yang sikit dunia. Itu ya. Habuan dengan tujuan, hak mana dulu? Ada tujuan dulu. Kena ada tujuan dulu. Baru nak dapat habuan. Nampak je tak? Habuan ni makna kata mata benda. Sama ada hak pesen mana pun kata lah. Munafik ialah tu. Kalau bahasa saya panggil orang yang suka kepada pon prayut. Orang suka kepada kemaslahatan. Itu munafikin. Dia tak merapatkan dengan satu perkara, malaikat adanya apa nama tujuan dia. Tak mendekati diri dia dengan perkara apa-apa pun, malaikat tujuan yang buruk. Apabila boleh tujuan, habis. Itu munafik. Orang yang ananiah. Orang yang kira ke diri. Bahasa saya panggil henke tu. Ini adalah munafiqin. Ada bila? Ada zaman Nabi lagi. Alaihissalam. Semaya tak? Semaya. Puasa tak? Puasa. Depan orang lah. Berzikir tak? Berzikir. Tapi sikit. Dan apa lagi? Daripada perkara-perkara tu, hak yang agama kita sebut mari. Tetapi dia buat sekadar dengan perbuatan hak luar saja. Hati tak ada beriman kali. Mulut manis. Tu tak? Mulut manis. Orang lagu ning, rugi. Kalau munafik sungguh, kekal dengan kau. Khalidina fiha abada. Kekal dengan kau. Kalau munafik, al-a'mal amali, ya ada munafik qalbi, ada munafik amali. Munafik qalbi hak tu kekal dengan kau. Tapi kalaulah munafik amali, hak ni adalah masuk dengan kau juga tapi tak kekal. Selama mana kalau dia itu tak kembali diri dia dan Tuhan tak apung bagi dia. Sebab apa? Sebab amalan dia tu lagu tu. Amalan dia supaya amalan munafik dah. Tetapi hati dia tu dia berimej. Ni hak takut. Ni hak takut. Tiap-tiap orang tu kena takut daripada tu. Jangan kita duduk lagu tu. Tak selamat. Orang yang ambil sifat lagu ni mai guna, tak selamat. Masa ke dia. Cuba kita tengok. Perhati orang bersifat lagu ni, cuba tengok mana jaya. Tak jaya. Tak selamat. Tak ada dapat kejayaan. Tak ada dapat kebahagiaan. Tak sah. Sebab apa? Sebab dia adalah zalim. Dia adalah zalim. Wa man i'taqada biqalbihi imana billahi wa malaikatihi wa lam ta'mal. Kalau sebaliknya, siapa dia i'tiqad dengan hati seperti puak Murji'ah. I'tiqad dengan hati akan iman dengan Allah Taala dan malaikat. Akan tetapi dia tahu amal gapo-gapo. Tak ada wa amal gapo-gapo. Wa agama walam ta'mal jawarihuhu. Tak ada anggota dia tak ada amal gapo. Bi muqtada zalik. Daripada apa yang tarikkan hak sebut mari tadi itu daripada apa? Minan nutqi bisyahadati wa iqamis salah. Hak yang mengucap dua kalimah syahadah daripada tuturan dua kalimah syahadah dan semaya tadi itu tak ada amal apa. Fa inna lahu la qimata li imanihi wa la yanfa'uhu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Juga beriman dengan hati saja, tapi tak ada amal gapo, maka iman dia tak ada guna gapo juga di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Balik ni pun teruk, balik ni pun teruk. Hana ndak lagu mana? Ha? Email dalam, amal duk luah. Nak zahir lah. Tak main ke kita nak bergosok. Kalau zaman dulu orang pesing misal pesing kata kalau apabila ada api di bawah pasti kena ada asap. Kan? Zaman sekarang lah ni tareka tu ke? Tareka kita nak bergosok tu ke? Dia tak ada asap dah ke? Pas lagu mana ada? Kesel. Cocok lagi api tu. Abdullah cocok dah. Gano tak ada panas rasa ni. Nanti api tak masuk, elektrik tak masuk. Rasa betul. Dia kena ada kesel dia. Kesel dia gapo. Kata orang berimej semaya beda. Bukan. Itu tak? Wa yumkin an yusaf al-muslim bi annahu ghairu mu'min. Boleh kita nak mensifatkan seorang muslim itu bahwasanya dia tu bukan orang mukmin. Idza kana yutabbaku ahkamul Islam. Idza kana yutabbaku ahkamul Islam fi adh-dhahir hasba ma yabdu lin-nas. Iaitu apabila adalah kita itu turunkan hukum Islam pada kacamata luar sekiranya apa yang zahir bagi manusia. Walakin qalbahu ghairu muqtani'. Tetapi hati dia tak ada muqtani'. Apa makna muqtani'? Tak ada percaya kali. Hati dia tak berasa agung kali terhadap ajaran. Seperti kalau kita kata seperti Almaniyun sekarang lah ni. Hak sekolah ke? Ataupun Liberaliyun. Fak mana? Kalau bahasa saya panggil fak serinium. Fak nak membebaskan hidupan dia. Dia tak agung kali. Sebab tu, walaupun ulama kita, dia tak ada hukum Almaniyun itu kata dia bukan orang Islam betul-betul gitu, tak. Akan tetapi nak ayat atas hati dia tu tak rasa agung kali. Kalau Almaniyun pasal wajhan biwajhin lah, pasal muka sebelah tu. Kalau kaki dua-dua belah duk kat tu mah tu tak kena syak kata orang demo. Orang asing bukan orang beriman. Ya ada Almaniyun hak sebelah kaki. Zaman kita banyak bukan sikit hak ni nak royak ni. Wala yu'min bihi ka halil munafiqin. Tak ada beriman kali dengan agama Islam tu seperti keadaan orang munafiqin. Wal a'rab, dan orang Arab Badawi. Arab Badawi hak tak beriman lah. Arab Badawi hak beriman banyak. Allazina aslamu, mereka yang masuk calon diri masuk Islam, waqal, katanya Arab tu ataupun munafiqin, amanna, kami beriman. Liya'manu ala anfusihim wa amwalihim, supaya nak jadi selamat diri dia dan harta dia. Orang pesing kata golak mata dua. Golak mata dua ni bahasa orang petani dulu. Makna kata wak bukan kerana beriman, tetapi wak kerana ada kemaslahatan diri. Nak jaga tak sewu jadi diri dia tu ada kemudaratan, harta dia ada kemudaratan, dia itu. Dia duk lagu tu. Orang lagu ni orang yang calon diri bergerak. Calon diri bergerak. Lalu Allah Ta'ala waktu ayat Quran terhadap puak dia, nak ayat kata keadaan lagu ni adalah salah di kacamata agama Islam dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu tabaraka wa taala fi sya'nihim. Allah Taala mai ada ayat tentang Allah Taala waktu ayat nak menyatakan keadaan mereka. Kata ana qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tu. Katanya puak-puak Arab, puak-puak bising Arab Badawi. Arab Badawi orang tak ada umur. Ya ada di kemah, di padang pasir. Nampak dah tu? Kamar dia apabila habis dah upuk ke tepi-tepi tadi itu, dia pun nak pergi tempat lain pula. Dia pasal kata, duk pergi tempat-tempat yang dia nak bawa binatang ternak ke dia tu nak cari makan gitu. Dia tak tetap. Itu panggil Arab. Kalau kita pergi negara Arab, kita tengok, boleh tengok. Ada duit buat ni. Bukan tak ada. Kaya. Beriman buat kami. Kata, kullam tu'minu. Puak mu tak ada beriman lagi. Walakin qulu aslamna.
Nah, kata aslamna, kami terima dah, walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Tapi iman tak ada masuk lagi dalam hati. Nampak? Iman tu tak ada masuk lagi dalam hati. Hak ni hak takut. Berimeh dengan mulut, tapi hati tak kali. Takut, saya pun takut. Kita hak pendengar pun kena wajib takut pada diri. Sebab innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dia sudah dengan apa yang kita menyudahi diri kita. Setara mana setara tu. Sudah di atas gapo? Sudah di atas iman ke bukan iman, terhenti di atas kita guna hidup pada atas gapo. Sebab tu kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, dia katakan, laqad ajarallahu al-karima 'adatahu anna man 'asha 'ala bikaramih anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi. Allah Ta'ala mempelakukan perjalanan sunnatullah di atas muka bumi ni. Siapa dia pakai hidup lagu mana, nescaya dia akan mati di atas hak tu. Siapa dia mati di atas keadaan mana, maka dia bangkit keadaan tu. Ini nak ayat kita tahu. Kata, kita hidup ni ada tujuan. Walakin la yusafu syakhs bil iman illa idza kana musliman aslan. Akan tetapi tak boleh kita nak mensifatkan akan seseorang dengan iman dengan cara sepenuhnya, malaikat apabila adalah dia itu musliman, serah sungguh diri dia aslan, sebagai keasah, li'annal iman khas. Iman ni benda hak khusus. Iman maknanya benda hak khusus. Ammal Islam, adapun Islam, fa innahu 'amun yusafu bihi man nataqa bisyahadatain wa 'amila bil ahkamiz zahirah. Adapun Islam, maka sesungguhnya dia itu umum. Disifatkan dengannya akan mereka yang bertutur dengan dua kalimah syahadah dan dia beramal dengan hukum hakam di kacamata biasa ni. Itu Islam. Kita tengok ia pergi masjid, puasa sekali dengan kita, buka puasa sekali dengan kita, pergi buat umrah haji sekali dengan kita. Tapi dalam dada dia tu, kita tak tahu kata lagu mana. Tapi kita kata, ni orang Islam. Gitu. Ada pun orang beriman, itu tangga sah lagi. Heran tu. Ni makna kata, kita kena faham ni. Atau kita jadi suka buruk terhadap orang lah. Yang kata-kata kita duk pergi cari benda hak kesulit ke orang. Itu tak boleh. Tak boleh lagu tu. Kita kena faham nak pakai hidup tak faham sini payah nah. Kita kena faham jadi malam. Nanti kadang nak pergi cari nawaya. Gapo mana nawaya? Niat dia, hati dia, qasad dia tu salah. Kita tak boleh buat kerja lagu tu. Dan Rusia hak dia tak nak buka kita, tak usah pergi cari. Jangan. Apabila kita tahu kata Rusia dia ni ada, kita tahu, kita tutup. Tuhan akan tutupkan Rusia kita dapat orang. Tu ajaran kita. Ni tahu sepatah. Gira ayat berapa? 10. Sungguh ada masyarakat kita. Tahu benda buruk sah. Tapi gira ayat kau orang 10. Ini salah. Tak betul dengan ajaran kita. Dan kita sendiri pun tak salah tu. Maka kalau orang tahu Rusia, yang jadi benda tu jadi keaiban di atas seseorang, kita tutup. Kita nak boleh gapo? Nabi janji gapo dengan kita. Nabi kata, man satara musliman satarahullahu lahu yaumal qiyamah. Siapa dia tutup Rusia keaiban seseorang, nescaya Allah Ta'ala tutup keaiban dia di hadapan orang. Malu. Tapi Tuhan tutup. Jazak balasan bagi dia ni tutup kejahatan hak orang gapo, dia tak royak. Tak suka nak jadi sebab benda-benda yang tak molek. Orang suka sebab benda tak molek ni seksa lah dunia, dia dalam akhirat. Dunia pun kena seksa, akhirat pun kena seksa. Tuhan kata,
innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Dan sesungguhnya mereka yang suka mengsebarkan benda yang tak molek di kalangan sama-sama orang Islam kita. Hak tak molek, hak tu yang nak oyak. Hak molek tak oyak. Ada tak hakikat lagu tu di diri seseorang hamba Allah Ta'ala? Ada. Orang tu tak boleh benda hak tak molek je keluar pada dia. Hak molek tak. Hak lagu ni lahum azabun alimun fid dunya. Dunia kita nak seksa. Wal akhirah, akhirat kena pula. Kalau kita tak ambil ajaran ni, enggak pergi pakai, rugi kita. Hidup. Tengok. Kita dok dengar, buka Facebook, tengok. Tiap-tiap hari orang meninggal dunia. Sungguh tak? Tiap-tiap hari. Tak kira kecil besar, tak kira kecil besar. Itu hari demo. Satu hari kena naik hari kita juga. Lepas tu buat apa kita duk kacau, duk nak uak, kita nak pergi kot nung, duk punuh buat apa sini. Nak gapo sangat daripada hidup ni. Kecek hak tu, kecek hak ni, itu bukan. Itu bukan cara dia. Nampak tu tak? Itu bukan cara dia. Sudah dah. Ahammiyatul Islam wal iman. Kepentingan Islam dan iman. Penting setara mana Islam dengan iman kecek mari lama dah ni. Nah, sampai ke sini ni nak menyudahi. Penting ke apa kita Islam? Iman penting ke apa? Tengok. Al-Islam huwa dinullah. Islam adalah ajaran hidup bagi Allah Ta'ala. Mana ajaran hidup ya Allah Ta'ala utuh mari kita pakai. Tu maknanya. Tu mana Islam dinullah. Orang tanya kata din makna gana? Din bahasa siapa panggil? Witi, siwit. Dalam bahasa Melayu panggil ajaran hidup. Tu mana din. Maka orang Almaniyun sekolah yang nak cabutkan Islam witubik daripada hidupan manusia. Dia kuasa tak pada hakikat? Tak kuasa nak cabut. Nak cabut manusia daripada ajaran hak asal. Jadi benatai orang kita. Kita suka tak? Orang ada agama tak ambil tanah kita. Tak tipu kita. Tak silap janji dengan kita. Tak zalim kepada kita. Tak hipik tanah kita. Tak halih batu cenduk kita. Batu antara tanah dengan kita dengan dia tu. Antara. Dia tak halih. Itu kita nak semua lah sebut orang kita. Kita nak. Sekularisme ni dia nak heret orang tu baik pada muka tu. Orang dah berlaku adil, dia nak jadi orang zalim. Orang yang tak hipik tanah orang, nak hipik. Orang yang tak penipu, dia tipu. Lepas kita tak sokong buat apa benda tu. Sokong sebab kita tak tahu. Kalau kita tahu, tak lari. Itu baik daripadanya. Nampak tak tu? Tu. Ja'a data Islam ni liyakhtima bihi syara'i'a. Data Islam ni untuk nak menyudahkan semua syariat-syariat. Mari Islam untuk nak menutup. Kenapanya mari Islam untuk nak menutup? Nak rakyat kata dunia ni dekat dah nak habis masa. Tak lama dah. Mari untuk nak katuk. Katuk apa? Kerana nak menyudah. Supaya kita duk apa nama? Duk di surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kita baca Quran, baca. Sampai di surah Qul ya ayyuhal kafirun. Gapo sampai situ tu makna? Makna kata sikit lagi nak habis. Idza ja tabat yada qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu bin nas. Habis. Hotel. Supaya ni data Islam mari untuk nak tutupkan semua syariat semua. Nak tutup apa? Nak menunjuk kata habis dah. Lepas dah nak pergi kok nung dah. Tak lama dah. Tu nak faham. Wa huwa likafatin nas. Islam ni semua untuk semua manusia. Laisa mukhtassan bi ummatin duna ummah. Islam bukan tertentu orang ni dengan orang ni. Masyarakat ni, masyarakat tu tak masyarakat ni. Umat tu tak umat ni. Tak. Semua pakai belakang. Umat ni mana kan? Apa nama? Bangsa. Bangsa Arab. Nah, bangsa Melayu. Bangsa Cina. Bangsa apa nama? Keling. Bangsa apa lagi kata lah. Bangsa. Cercat.
Masuk. Pakai hak ni. Wa huwa nizamun. Islam ni adalah aturan. Syamilun, yang merangkungi. Kamilun, yang sempurna. Salihun, sepatut pada. Likulli zaman wa makan. Setiap masa, setiap tempat. Faham tak? Dengan sebab itu, dinul Islam bukan din yang tidak ada maqasid. Apa panggil dinul maqasid? Apa maqasid? Tujuan. Tujuan hidup tu. Lagu mana? Wala yuqbal min ahadin dinun siwahu. Tidak diterima daripada seorang mana-mana akan agama lain pada al-Islam. Tak terima. Hak ni Tuhan, hak rakyat ni bukan kita dah nak kata dak. Allah Ta'ala sendiri hak rakyat. Bukan kita dah nak kata kok tu kok ni dak. Hak Tuhan sendiri rakyat. Maka ajaran lain pada ni Tuhan tak saya terima. Qala subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tak ada dengar sama. Barang siapa yabtaghi, apa makna yabtaghi? Kandak nak. Jalan ni lain daripada al-Islam sebagai agama atau orang hidup dia tak sah. Hak Islam wari tak sah. Ya Islam yang mari nak kita turut Tuhan sini. Sebagaimana saya doa ayat, we turut Tuhan sini, Tuhan nak turut kita di akhirat esok. Akhirat esok lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mun nak gapo daripada Tuhan, Tuhan ui belaka. Sini ada halal ada haram, sana tak ada. Patut saya tanya. Setengah-setengah soal, ada tak muka tu, ada tak muka ni, ada tak muka tu, ada muka ni. Mun nak gapo ada belaka di situ. Pawi pahal kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Apa makna jannatul kafir dan sijnul mu'min? Sijnul mu'min mana kata dunia ni sebagai penjara. Nak buat tu pun tak boleh, nak buat ni pun tak boleh bagi orang mukmin. Tapi orang kafir ada garis bagi dia. Ikut yang nak jadi. Itu mana syurga. Nak win apa? Maka syurga hak kekal abadi bukan di dunia ni, hadiah ala akhirat tu. Tuhan nak turut kita nak gapo ikut mu. Tu. Lepas tu kita ikat molek lah, ikat molek. Ikat molek dengan hati kita, gatal molek dengan ajaran ni. Ya siapa? Ya siapa? Apabila pejam mata apa nampak dah. Paduk dalam nikmat dah. Ya di sana ada nikmat kubur. Nikmat ala barzakh. Di sana ada seksa ala barzakh. Belum daripada nak seksa akhirat ni, seksa dah. Belum daripada nikmat akhirat, nikmat dah. Tak nak apa lagi kita. Kalau gitu jangan, bahasa Sia kata jangan hak langkun. Jangan parah orang. Jangan bohong. Jangan dusta. Jangan zalim. Jangan menipu. Jangan kita suka kepada kejahatan. Nak hak molek. Amo tak boleh buat gini. Royak dengan molek. Amo kena gi gini. Royak molek. Jangan pesen kata hak sebut tadi tu tak boleh. Orang kita kalau minta dengan molek, orang beri. Sungguh tak? Hak tak saya curi, hak tak saya. Kalau minta dengan molek, kecek dengan molek, bersih hati molek, gapo boleh kita nak minta? Bagi orang hak kuasa, dia nak beri tu kita pun nak gapo sangat, tak so nak hati dia. Belah hati mu tu baik hati kun tak minta hak tu. Pun orang berakal. Tapi hak kita minta benda yang dia tu kuasa lah nak beri kita. Kita minta dengan molek, dia beri. Jangan pesen kata curi tak boleh. Jangan pesen kata silap dengan dia tak boleh. Tak boleh. Lagu tu tak boleh. Tak selamat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Fala yuqbala min. Tuhan tak terima. Sedangkan di hari akhirat esok dia adalah rugi. Tak rugi lagu masuk neraka. Wa huwa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam ni tinggi, tak ada perkara yang mengatasi dia, tak ada. Sungguh ke tak? Kalau nak syarah ni seja apa boleh? Tinggi lagu mana? Nak ayat kata syariat dia tu tak boleh ditandingkan dengan hak lain. Tu ya.
Cuba kita perhati molek, tilik molek. Buai dulu hak berasa tomok tu. Tomok lah, hawa lah, apa. Buai dulu, buai. Tak tepi dulu. Tengok molek akal hak tu hawi tu. Ya nampak ah. Ada bimbang tak ada muka tu, kita tak ada buai ada muka tu, kita tak nampak. Kalau gitu, akhir kata, al-iman huwa asasul hayah. Iman ni adalah asas bagi hidup, dasar bagi hidup, hayatul qulub wal abdan. Hidup bagi hati dan hidup bagi jasad kita. Hati nak jadi molek sebab ada iman. Apabila hati molek, jasad pun jadi molek. Kecak tak ketik orang, perbuatan tak zalim orang, cara mikir tak nak karut dengan orang. Ya molek belaka. Nampak tu tak? Wa manatul najah fid dunya wal akhirah. Dan dunia iman itu adalah tempat gantung nak berjaya dunia akhirat, gantung di iman. Ada iman pun boleh nak itu. Fa huwa yurisul qulub tama'niyatun. Makna kata dia mewariskan akan hati itu oleh tama'ninah. Tama'ninah makna kata tenang hati. Jadi tenang, jadi berasa tak apa tu. Jadi sejuk tu. Wan nufus redha, dan diri kita tu jadi redha. Wa kullama tadarraja al-'abdu fi maratibil iman dhaqa ta'mahu. Tak kala manusia tu, seorang hamba itu usaha nak meletakkan diri dia di dalam peraturan iman tadi itu, nescaya dia akan rasalah kemanisan iman. Kena usaha, kena mujahadah. Kena usaha, takkan. Ya bahasa dia dah. Kita ni nak boleh kasih hak, kena duk berjalan, kena duk lari, kena tubik peluh, kena gapo. Tak gitu kan? Email pun supaya tu, kena mujahadah lah tu. Wa wajada halawatahu, dan dapat halawah. Kemanisan iman. Wa tma'anna nafsahu. Wa tma'anna nafsuhu bihi. Dan jadi wasa tenangkan diri dia dengan iman tadi. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun royak. Hadap serabut saat ni, cuba kita tak sini. Tak hati sini. Apa? Hingga serabutlah sikit. Hadap serabut hati kita tak sini. Cuba kita tengok. Hei orang yang serabut. Hei orang yang berasa tak sedap dalam hati. Orang yang tak bahagia dalam hidup. Ni dengar. Cara jalan nak keluar Nabi Muhammad royak kepada kita tu, nak uji kita usah tenang hati. Nampak lah. Kalau tak ada sini, tak tenang hati. Payah nak tenang. Lagu mana kita tengok. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daripada hadis Sayyidina Anas radhiyallahu an. Daripada Nabi SAW katakan thalathun, 3 perkara. Ada 3 perkara. Nak buat jadi tenang hati ada 3 perkara. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Kita dengar sama hadis ni. Daripada orang dia baca ta'lim pun kita dengar. Daripada orang dia mengajar pun kita dengar. Daripada imam khatib kita, tah member pun kita dengar. Dalam radio kita dengar, dalam TV kita dengar, dalam internet kita dengar. Tapi kita dengar tu kita dapat faham setara mana. Apabila kita faham, dia serah masuk kedak di dalam hati kita dan boleh dia itu kontrol kedak hidup kita. Hidup situ. Thalathun, 3 Nabi kata, man kunna fihi, siapa dia jadikan ataupun jadilah padanya, ada jadi masuk padanya wajada halawatul iman. Nescaya akan dapat kemanisan iman. Iman yang ada manis. Ada perasaan dia. Ada ketenangan dia. Lah mana? Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kena tak Allah Ta'ala dan Rasul atas pada hak mana-mana. Mana hak kita kasih sekali, kasih pada Tuhan pada Rasul. Lagu mana kasih Tuhan pada Rasul? Lagu mana? Makna kata kita boleh calon diri kita setara mana nak taat kepada Tuhan, taat kepada Rasul. Nak taat setara mana? Hak Tuhan suruh, hak Nabi suruh dan sebagainya. Taat setara mana? Tu. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa.
wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ini. Makna kata kita bahawa kita kasih bahawa kita kasih akan seorang itu tak kasih akan dia melainkan kerana Allah. Bukan kita kasih kepada diri dia tu sangat tu dah. Kasih dia tu kerana Allah. Makna kata kita harapkan kasih tu tak di Tuhan. Kalau kita tak di manusia dia boleh terak kita. Tak kira siapa-siapa. Tapi kita tak kasih tu tak di Allah. Allah Ta'ala tak terak kita. Allah Ta'ala tak memunahkan perasaan kita. Tapi dengan sebab kita kasih kepada zatus syai', diri syakhs tadi itu, tak ada gantung kasih kita kerana Allah tadi itu, apabila ia terak, situ dah ubah. Masalah ada berlaku banyak, ada jadi siapa ke tumpah darah, siapa ke membunuh, siapa ke sihir, tak sihir. Ini masalah hati gantung kepada seorang yang tak tetap ke manusia ni. Macam kita ni pula dah. Jauh lagi. Sebab tu kita wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kasih ke dia kasih tapi kerana Allah. Tak kasih tu di Allah. Dok di bank tu tak ada dok di orang tu dak. Wa ayyakraha misal lagi ayyauda fil kuf kama yakrahal ayyuqdhafa fin nar. Dan bahawasanya kita itu berasa tak kena, berasa benci kepada kekufuran. Bahawa kita nak kembali kepada kekufuran sebagaimana kita itu benci orang nak letak kita masuk di dalam api. Lagu mana maksud? Maksud kata, kita sebagai orang Islam tadi itu, apabila kita jadi orang beriman dah. Dan nak ambil ajaran lain daripada ajaran Islam, hak kita reti, faham oleh dah nak tukar ajaran, kita rasa aku tak aku benci pada ajaran tu. Seperti kita benci orang nak letak kita masuk dalam api. 3 perkara boleh nak buat. 3 jalan. Siapa ada 3 perkara ni dalam hati, dalam perasaan, nescaya dia dapatlah kemanisan iman dia. Dia akan dapat kemanisan iman dia di dalam hati dia. Kalau tidak, saja. Itu tak? Kalau tidak, sahaja. Itulah sedikit daripada pengingatan mata pelajaran yang ke-7, Al-Iman wal-Islam daripada kitab Muqarrar kelas 9 kita. InsyaAllah kita akan masuk pula maratibul al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita nak suruh orang dengan molek, nak tegah orang pada tak molek, kita nak buat lagu mana? Cara kita tu kena tahu. Kalau tidak, jadi punah. Dalam masalah hak kita nak buat. Ni panjang ni kita baca 2 muka lebih. Pakai sekaligus satu perjumpaan. Maka mudah-mudahan kita pakailah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala buka ilmu pengetahuan itu boleh kita menerima dengan cara bagus, sama ada yang mengajar sendiri dan pendengar kita, dan janganlah kita terlupa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan tu akak bala petaka daripada kita, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara seluruhnya. Dan sama-sama kita sebarlah pengajian kita kepada ikhwah kita yang dikasihi, dan sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marilah sama-sama kita bantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda supaya kita dapat kejayaan dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.